Hari ini saya akan menunjukkan kepada anda filem jenayah pengembaraan, biografi dari 2013 bertajuk Kapten Phillips. Pada tahun 2009, pelaut saudagar Richard Phillips mengemas bagasinya untuk mengawal sebuah kontena kapal MV Maersk Alabama. Dia bertanggungjawab mengangkut kapal itu, bersama 23 anak kapal dan 17,000 metrik tan kargo dari pelabuhan Salalah di Oman ke Mombasa, Kenya. Richard meninggalkan rumahnya bersama isterinya, bercakap tentang anak-anak mereka tidak tahu apa akan datang untuknya dalam masa terdekat. Di tempat lain, di El, Somalia, sebuah jajahan pirates didekati oleh Samsung Somalia yang mengganas orang miskin untuk merompak kapal untuk kepentingan mereka sendiri. Salah seorang lelaki dari jajahan itu, Abdulwali Mius, memilih 3 lelaki lain, Adan Bilal, Nur Naji, dan Walid Elmi sebagai anak kapalnya untuk rompakan seterusnya. Mereka berempat mengambil senjata mereka dan memulakan perjalanan mereka bersama-sama dengan bot lain yang penuh daripada lanun. Mereka juga mempunyai monitor yang menggunakan isyarat satelit untuk menunjukkan bahagian laut yang kapal itu ada di dalam. Lanun menyedari bahawa kebanyakan kapal berada berdekatan antara satu sama lain dalam satu kawasan kecuali untuk satu yang jauh dari yang lain. Kapal yang mereka bicarakan ialah MV Maersk Alabama yang dipimpin oleh Richard. Lanun telah menjejaki kekerapan komunikasi kapal dan boleh mendengar semua panggilan itu. Komander membuat ke Ibu Pejabat Tentera Laut AS. Menggunakan maklumat ini, mereka mengetahui laluan kapal dan mengikutinya. Mereka mengambil masa sehari untuk mengejar kapal. Pada waktu malam, Komander Richard membuat penyelidikan di internet tentang Lanun yang. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Kerap rampasan yang telah berlaku di kawasan mereka berada. Keesokan paginya, dia memulakan latihan Lanun untuk memastikan kru berjaga-jaga. Tidak banyak masa berlalu apabila dia melihat 2 bot menghampiri mereka dalam radar. Dia menggunakan teropongnya dan melihat bahawa mereka datang terus ke kapal. Dia segera menghubungi bilik enjin dan meminta seorang anak kapal melencong sedikit ke kiri untuk mengesahkan jika bot mengekori mereka. Apabila kapal bergerak ke kiri, bot-bot juga berubah sedikit arah. Ini mengesahkan syak wasangka Richard. Dia pasti bahawa mereka sedang didekati oleh Lanun. Dia tergesa-gesa menghubungi perdagangan maritim UK dan memberitahu mereka tentang situasi itu. Pengendali wanita di hujung yang lain menganggap bahawa bot-bot itu mungkin beberapa nelayan tetapi bersetuju untuk mendaftarkan aduan. Kapten menamatkan panggilan dengan menyatakan bahawa mereka tidak berada di sini untuk memancing. Dia memandang semula bot-bot yang kini hanya 1,5 batu jauhnya dari kapal itu. Dia perasan bahawa orang di atas kapal membawa senjata bersama mereka. Pada saat panik, Richard dengan cepat memikirkan rancangan. Dia tahu bahawa Lanun sedang mendengar perbualan, jadi dia mengangkat telefon dan palsu memanggil kapal perang. Dengan suara yang lebih mendalam, Richard berpura-pura menjadi askar kapal perang dan mendakwa mereka menghantar sokongan udara untuk menyerang Lanun. Rancangannya berjaya dan 1 bot Lanun panik. Mereka mengalihkan arah dan kembali tetapi bot dengan Muse dan anak kapalnya mengekalkannya laju. Berikutan itu, Kapten mengarahkan anak kapal di dalam bilik enjin untuk memperlahankan kelajuan mereka dan belok kapal dari kiri ke kanan. Ini mencipta gelombang besar di belakang mereka yang bot Lanun tidak dapat bersaing dengannya. Tekanan ombak menyebabkan enjin bot gagal. Dengan cara itu, kapal itu selamat berlayar darinya. Pada waktu malam, Richard mengatur pertemuan dengan semua anak kapal. Menurutnya, walaupun masalah itu dilakukan pada hari itu, Lanun mungkin menyerang esok sekali lagi, oleh itu semua orang harus berjaga-jaga. Salah seorang anak kapal yang ketakutan mendakwa bahawa tugas mereka adalah mengangkut bahan, bukan melawan Lanun. Dia mencadangkan mereka mengalihkan laluan mereka dan melalui laluan yang lebih selamat tetapi Richard, yang telah melakukannya penyelidikannya mendakwa bahawa kawasan mereka berada mempunyai 5 kumpulan Lanun yang bekerja dari arah yang berbeza, jadi pertaruhan terbaik mereka ialah meneruskan perjalanan mereka sebagaimana adanya. Keesokan harinya, Lanun-Lanun itu mengikuti mereka lagi. Richard memaklumkan kru dengan cepat kemudian menghubungi Maritim AS memaklumkan mereka tentang kecemasan. Pengendali memberi jaminan kepada mereka bahawa tentera laut akan berada di sana tidak lama lagi. Tetapi Lanun sudah terlalu dekat dengan kapal sehingga mereka mengendalikan pam air tekanan untuk menghantar mereka pergi.
Walau bagaimanapun, dengan kemahiran Muse, Lanun mengelak aliran air sambil melepaskan tembakan di geladak. Mereka menggunakan tangga dan akhirnya berakhir di atas kapal. Richard menyedari bahawa nyawa anak kapal berada dalam bahaya. Dia mengarahkan mereka supaya cepat bersembunyi di dalam bilik enjin manakala dia dan dua yang lain kekal di atas. Dia juga mengisytiharkan masa makan malam sebagai perkataan kod yang bermaksud bahawa anak kapal boleh keluar daripada bilik enjin. Sehingga mereka mendengar perkataan kod itu, mereka disuruh untuk terus tinggal. Tidak lama kemudian, Lanun memasuki bilik kawalan dan mengacukan senjata mereka ke arah ketiga-tiga mereka. Bilal Muse memberitahu Richard bahawa dia tidak perlu takut dan mereka tidak ada di sini membunuh sesiapa sahaja. Lihatlah saya adalah kapten sekarang. Richard mendakwa bahawa kapal itu hanya mempunyai bekalan makanan dan dokumen. Selain itu, mereka mempunyai 30,000 wang tunai yang dia tawarkan kepada Lanun itu untuk diambil. 30,000. Adakah saya kelihatan seperti pengemis? Muse meminta semua anak kapal dipanggil ke dek supaya dia boleh mengawal sepenuhnya. Richard menghubungi yang lain dan memanggil mereka ke geladak. Tetapi kerana dia tidak menyebut perkataan kod itu, anak kapal tinggal di bilik enjin. Muse menjadi tidak sabar dan meminta untuk dibawa ke bilik enjin sendiri. Richard bersetuju untuk mengiringi dia dan berkata bahawa mereka harus berhati-hati kerana jika lampu di dalam bilik enjin dimatikan ia akan menjadi terlalu gelap untuk mengemudi. Semasa dia menyebut bahagian terakhir, dia menghidupkan walkie-talkie, menghantar mesej secara rahsia kepada kru di bilik enjin. Mereka mentafsir bahawa kapten meminta mereka untuk mematikan lampu. Ketua jurutera Mike Perry pergi untuk mematikan mereka sementara pegawai pertama Shane pergi untuk mendapatkan sedikit air. Pada masa yang sama, Kapten Muse dan rakan Lanun berusia 17 tahun Bilal membuat perjalanan mereka ke bilik enjin. Richard cuba mengalih perhatian mereka dengan membawa mereka ke bilik yang berbeza tetapi Muse melihat peta bot dan meminta untuk dibawa ke bilik enjin terus. Oleh kerana bilik enjin terlalu panas, Richard mencadangkan mereka pergi ke ruang makan dan mengambil sebotol air dahulu. Mereka bertiga menuju ke bilik memberikan Mike lebih banyak masa untuk menghidupkan bilik enjin mati lampu. Shane, yang masih di ruang makan, bersembunyi apabila dia melihat Richard dan Lanun masuk. Richard perasan dia dan sengaja bertanya Bilal mengapa dia tidak memakai kasut. Selepas mereka bertiga pergi, Shane memanggil yang lain di dalam bilik enjin dan meminta mereka meletakkan serpihan kaca pecah di atas lantai sebagai perangkap Bilal. Kru mewajibkan dan meletakkan kepingan kaca yang pecah di pintu masuk. Jadi, apabila Bilal melangkah beberapa ketika kemudian, dia cedera. Dia merengek kesakitan untuk seketika. Selepas itu, mereka pergi lebih jauh ke dalam bilik. Sejurus itu, lampu padam menyebabkan tidak dapat melihat apa-apa. Ini menjadikan Muse sangat marah. Dia meminta jawapan dari Richard tetapi Richard dengan polosnya mendakwa bahawa dia telah bersama mereka sepanjang masa, jadi dia tidak tahu. Muse meminta Richard untuk membawa Bilal ke dek atas dan merawat kecederaannya semasa dia melihat untuk anak kapal. Selepas Richard dan Bilal pergi, kru mendapat cukup keberanian untuk menyerang Muse. Mereka berjaya menahannya sebagai tebusan dalam beberapa saat. Mereka membuat Muse memanggil rakan-rakannya di atas dek dan meminta mereka meninggalkan Richard dan yang lain dua jika mereka mahu Muse kembali hidup. Kapten kemudian menawarkan Muse bot penyelamat dan $30,000 untuk meninggalkan kapal dan dia menerimanya. Selepas itu, Richard mengajar salah seorang daripada mereka untuk mengendalikan bot penyelamat dan menyerahkan Muse the wang. Hanya apabila dia berada di antara dua Lanun, Muse memberi isyarat kepada orang di belakangnya untuk menolak Richard dalam. Mereka dengan cepat mengendalikan bot penyelamat dan melarikan diri bersama Richard. Anak kapal panik tetapi memutuskan untuk mengikut bot, tidak mahu meninggalkan kapten mereka miliknya. Kemudian, tentera laut AS dimaklumkan tentang situasi itu dan diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga. Mereka menghantar drone ke laut untuk memantau bot penyelamat dan mengawalnya. Mereka mengetahui bahawa bot itu sedang bergerak ke arah Somalia di mana tentera laut tidak boleh berbuat apa-apa penculikan itu. Jadi, mereka perlu menyelamatkan kapten semasa mereka masih berada di dalam perairan. Lanun memutuskan untuk menebus nyawa Richard sebagai pertukaran untuk berjuta-juta dolar insurans wang daripada syarikat perkapalan.
Pada waktu malam, keletihan mendapat yang terbaik daripada Lanun, dan mereka mula bergaduh sesama sendiri. Selain itu, mereka kekurangan had amfetamin berasaskan tumbuhan yang mereka gunakan untuk menjadi tinggi. Keesokan harinya berlalu ketika mereka menuju ke pantai Somalia, tetapi mereka terputus hubungan dengan kapal induk yang mengawal dan menasihati mereka sehingga kini. Richard sangat cerewet dengan Lanun dan terus bertanya soalan. Salah seorang Lanun bernama Naji membiarkan kekecewaan menguasai dirinya dan menyerang Richard. Dia mengancam untuk membunuhnya tetapi dihalang oleh Muse. Tidak lama kemudian, USS Bainbridge tiba di hadapan bot penyelamat dan menyinarinya, membutakan Lanun. Seorang lelaki yang menggelar dirinya Nemo yang bertutur dalam bahasa Somalia berada di atas Bainbridge. Dia berkomunikasi dengan Lanun dan menawarkan mereka makanan dan air sebelum memulakan rundingan kerana mereka menjaga kesihatan kapten mereka. Muse menuntut $10 juta sebagai pertukaran untuk kehidupan Richard dan juga bersetuju untuk bertemu dengan tentera laut untuk berunding. Nemo dan beberapa askar menaiki bot dan pergi ke bot penyelamat. Mereka meminta bukti bahawa Richard okey sebelum meneruskan rundingan. Muse membawanya ke pintu bot penyelamat apabila Richard meminta anggota tentera laut untuk menghubungi keluarganya dan beritahu mereka dia okey, bahawa dia duduk di kerusi 15 di bot penyelamat. Lanun terlepas bahawa nombor tempat duduk adalah petunjuk supaya tentera laut boleh meramalkan kedudukan Lanun di dalam bot penyelamat. Muse menolak Richard kembali ke dalam dan menuntut $10 juta. Nemo memberitahu Muse bahawa ia tidak akan mudah, tetapi mereka boleh berunding beberapa syarat. Naji yang gelisah mengangkat pistolnya, dekat dengan telinga Richard, dan menembaknya bumbung bot penyelamat. Muse segera menghubungi Bainbridge yang bimbang memberitahu mereka bahawa Richard baik-baik saja dan membiarkan dia bercakap dengan mereka melalui telefon. Muse kemudian memberitahu mereka bahawa dia akan menghubungi mereka semula apabila mereka berada di Somalia. Beberapa ketika kemudian, USS Halyburton dan USS Boxer tiba, lengkap bersenjata dan bersedia untuk mengambil pada Lanun. Richard memberitahu Muse bahawa dia perlu kencing, jadi Muse membenarkan dia melangkah keluar. Bilal sudah berada di luar di tepi. Richard menipu dia dan menolaknya ke dalam air dan melompat ke dalam dirinya dalam percubaan untuk melarikan diri. Dia mula berenang ke arah Bainbridge dan anak kapal tentera laut melihat dua orang di dalam air. Tetapi kerana terlalu gelap, mereka tidak dapat mengenal pasti sama ada itu Richard. Muse kemudian melompat ke dalam air cuba mendapatkan Richard kembali ke atas kapal, sementara Naji mengancam untuk menembaknya. Takut ditembak, Richard sengaja melangkah masuk semula ke dalam bot. Kini, Naji yang marah menendang dan menumbuk Richard tetapi Muse menariknya kembali sebelum dia membunuhnya. Helikopter tentera laut terbang di atas bot penyelamat dan Bainbridge Co memerintahkan Muse dan miliknya lelaki untuk menyerah diri. Muse bertindak balas dengan mencengkam Richard dan memaksanya melalui pintu, sambil memegang pistol kepalanya. Dia kemudian mengarahkan pistol ke helikopter dan melepaskan beberapa das tembakan. Kini, untuk menenangkan mereka, Bainbridge Co mula menamakan setiap Lanun dan di mana mereka adalah dari dan membaca segala-galanya tentang bot ibu mereka juga. Muse dan yang lain kelihatan sangat cemas dengan itu. Semasa mereka bercakap, tentera laut SEAL meletakkan diri mereka di dek helikopter Bainbridge bersenjatakan senapang sniper. Mereka mengarahkan mereka ke arah Lanun di dalam bot penyelamat mencari peluang untuk menembak apabila keempat-empat mereka berada dalam keadaan jernih. Seorang pelaut pergi ke bot penyelamat untuk memasang tali tunda dan mengambil Muse untuk membawanya Bainbridge untuk berunding. Mereka juga memasang alat mendengar pada bahagian luar bot penyelamat. Semasa di sana, beg yang mengandungi baju kuning dibaling untuk Richard. Lelaki yang melambung baju itu juga menasihatkan Richard supaya memakai baju itu untuk memanaskan badan dan pastikan untuk kekal duduk di tempat duduk yang sama dia duduk. Kini, penembak tepat sil mencuba tetapi tidak dapat mengesahkan penampakan setiap tiga Lanun. Richard mula menulis satu nota terakhir kepada keluarganya pada beberapa kertas sekerap. Naji, yang kini ketua kumpulan selepas Muse tiada, melihat dia menulis dan mengambilnya kertas daripadanya. Ini menimbulkan kemarahan Richard dan dia menyerang Naji. Pergaduhan berakhir kerana dia diikat dan ditutup matanya oleh Lanun. Naji sedar bahawa tiada cara untuk mereka keluar dari situasi itu dengan selamat, jadi dia bersedia untuk melaksanakan Richard.
Lelaki di Bainbridge menyaksikan ini dan menasihati SEAL komander pasukan. Richard kemudian mengatakan bahawa dia mencintai isterinya, meminta maaf kepadanya kerana tidak berada di rumah dia. Ketika itu, Bilal dan Elmi berada dalam keadaan jelas untuk dibawa keluar oleh penembak tepat tetapi Naji masih tidak nampak. SEAL komander pasukan kemudian mengarahkan tunda berhenti yang menyentak bot dan menyebabkan Naji tersandung ke dalam pandangan. Selepas semua lanun berada dalam keadaan jelas, pelaksanaan dilaksanakan serta-merta. Darah menyembur ke seluruh Richard dan dia menjerit ketika ketiga-tiganya mati. Muse kemudiannya digari dan ditangkap. Dia menyoal pegawai tentera laut jika rakannya sudah mati dan dia memberitahunya perkara sebenar. Richard diselamatkan dan dirawat untuk kecederaannya. Masih terkejut, dia bertanya sama ada keluarganya tahu bahawa dia selamat dan ketua memberitahunya mereka tahu dan dia akan dapat menghubungi mereka tidak lama lagi. Richard bertemu semula dengan keluarganya dan Muse didakwa atas tuduhan cetak rompak dan dijatuhi hukuman 33 tahun-tahun. Richard kembali ke pekerjaannya di laut setahun kemudian. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Sila like dan subscribe channel kami. Kami terus berusaha untuk upload filem-filem yang menarik dalam channel kami. Selamat menonton dan terima kasih.